Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Dan kita sambung perbincangan kita ayat yang ke-83. Bermula ayat 83, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 648. 648, tafsir pimpinan Jawi. Baik para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tadabbur ataupun ulang kaji kisah-kisah yang terjadi di antara Sayyidina Musa alaihissalam dengan mendiang Fir'aun. Kita baca ayat 83. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Kita beri setakat itu dulu. Ayat kita dalam siri ini berakhir hingga 89, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam apabila selesai daripada Fir'aun, maknanya selesai dah dia dari mana? Dari bertempur dengan Fir'aun, dan Fir'aun mendiang Fir'aun telah pun mati di dalam laut. Dalam kisah yang lepas ana dah sebut tentang bila ke permulaan orang jumpa mayat Fir'aun ni untuk zaman kita ni lah. Mana jumpa semula dalam simpanan gedung itu, sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Murais Bukai, Dr. Murais, dia tulis dalam buku dia Dirasatul Kutub Al-Muqaddasah fi Daw'il Ma'arifil Hadithah. Kajian dia tentang kitab muqaddas, mana kitab suci
orang-orang Yahudi berdasarkan kepada ilmu sains. Itu kajian dia. Dan kita pun telah cerita tentang di mana dalam buku ini Muraish telah menceritakan pengalaman dia tentang bagaimana dia korek mayat Firaun dan juga sejarah pertemuan Firaun. Dikatakan iktisyaf, ditemui semula jusah ni mayat mumia Firaun tu pada tahun 1898 sehingga ke hari inilah dikaji-kaji apa yang berlaku kepada mendiang Firaun. Sebab apa Allah hantar balik lepas Firaun tenggelam, kan? Lepas Firaun tenggelam dalam ayat 78 yang lepas, fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashinahum. Firaun ikut. Bila ikut, maka tenggelamlah dia dalam laut yang kita katakan laut Qalzum ataupun laut merah. Kemudian Allah SWT hantar balik mayat Firaun ke mana? Ke pantai. Tujuan apa dihantar balik? Allah sebut liman khalfaka ayah. Allahu Akbar. Allah nak jadikan orang yang mari kemudian daripada Firaun sebagai ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahawa beberapa kes menunjukkan kepada Allah yang maha berkuasa, dia yang boleh binasakan Firaun walaupun Nabi Musa tidak ada senjata, tidak ada alat, tapi Firaun dapat dikalahkan. Satu, liman khalfaka ayah. Yang kedua, ayatun ala ma'iyatillahil mu'minin, tanda Allah SWT akan beri pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kembalinya jasad Firaun sampai hari ini menjadi bahan tontonan. Ayatun ala intiqam, menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala akan ambil tindakan ke alat tughah, ke atas penguasa-penguasa yang zalim, yang menindas orang, menindas rakyat dan sebagainya. Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayatun ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda benarnya apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita. Nabi tak jumpa mayat Firaun. Dia tak tahu pun apa yang berlaku pada Musa dengan Firaun, tapi Nabi menceritakan bahawa detail Firaun mati dalam laut. Bila dijumpai oleh orang kemudian mayat Firaun, mereka kaji, Muraish belah, jumpa, oh memang sungguh Firaun mati dalam laut sebab ada kesan garam dalam paru-paru dia. Maka peristiwa yang berlaku, penemuan sains yang berlaku ini menjadi tanda sidq ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan realiti yang berlaku kepada mayat Firaun. Allahu Akbar. Yang kelima, ayatun ala annal Quran kalamullah. Tanda yang kelima, ayat yang kelima, bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan cakapan manusia. Sebab itu fakta dia benar. Fakta dia benar. Belaka kita kata alhamdulillah. Itulah para jemaah sekalian, dari sudut fakta, bilakah berlakunya peristiwa Nabi Musa selamat daripada Firaun? Jawabnya berlaku pada hari Ashura. Hari Ashura. Mana dalil, bukti? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu daripada Abdullah bin Abbas, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi Madinah. Tatkala Nabi kita sampai di Madinah, Nabi tengok ra'al Yahud yasumuna yaum Ashura. Yahudi puasa pada hari Ashura. Hari Ashura ni hari 10 Muharram. 10 Muharram. Tahu mana tahun berlaku itulah. Ya betul tarikh. Nabi pun tanya, ma hadzal al-yawm alladhi tasumun? Apa hari yang kamu puasa ni? Puasa kenapa? Qalu hadha yaumun salih. Hari ni 10 Muharram ini hari yang baik. Hari
Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel daripada musuh mereka, Fir'aun. Bila selamat, Nabi Musa Nabi Musa berpuasa. Maka kata Nabi SAW, nahnu au ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak menghormati, bersyukur tentang kemenangan Nabi Musa daripada kamu, puak-puak Yahudi. Mu ni buah saja ya, tapi tak ikut-ikut pun dah ajakkan apa ni ajaran Musa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fasamahu sallallahu alaihi wa amara al-muslimina bisiyamihi. Nabi kita berpuasa, Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa syukran lillah di atas kemenangan, di atas kemenangan Nabi Musa ke atas mendiang Fir'aun. Baiklah para jemaah sekalian, sesah. Itu selingan sedikit supaya kita nampak kronologi cerita. Baik, selesai daripada Fir'aun dan Bani Israel pun telah selamat. Mereka telah selesai daripada Fir'aun dan mereka hidup dalam keadaan aman, bebas. Aman, bebas. Baik. Maka Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya apa? Ikhtara qaumahu, memilih 70 orang, dia panggil nuqaba. 70 orang nuqaba maknanya ketua-ketua yang akan ikut dia pergi ke Tursena menyaksikan penerimaan kitab Taurah. Kitab Taurah. Berapa ramai bilangan mereka? Tengok. Bilangan mereka mengikut dalam kitab. Tidak ada riwayat yang jelas, yang sahih lah. Katanya ada 600,000. Ikut Nabi Musa. Maknanya laju sekali lah, cepat. Kemudian mereka akan disesatkan oleh Samiri. Tinggal 12,000 saja. Saya kata wallahu alam tentang fakta ini. Mana fakta ini lebih kepada fakta yang ada dalam Ahlul Kitab. Ataupun Israiliyat. Baik para jemaah sekalian, usah kita panjang-panjangkan di situ, kita pergi kepada ayat kita hari ini. Ayat kita bermula 83. Jadi setelah Allah SWT perintahkan Nabi Musa AS supaya bawa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dalam ayat kata, Nabi Musa telah memilih 70 orang ketua. Dia panggil ketua Nuqaba. Maka dia pun bawa 70 orang ni nak pergi kali yang kedua ke Tursena. Bila kali yang pertama Nabi Musa ke Tursena, jawabnya sewaktu dia balik keluar daripada Madian nak pergi ke Mesir. Bawa isteri dia. Sampai di Tursena, ketika itulah berlakunya pertabalan, Nabi Musa dilantik menjadi Rasul oleh Allah Azza wa Jalla dan memberi tugas besar untuk berdepan dengan Fir'aun. Sekarang Fir'aun sudah mati. Maka kali yang kedua Nabi Musa diarahkan kembali semula ke Tursena. Maka ketika itu Nabi Musa AS diminta oleh Allah Ta'ala minta ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Baik. Nabi Musa bawa 70 orang. Sampai tengah jalan, Musa cepat berjalan nak pergi ke Tur. Tengok ayat 83 baru sampai kronologi, baru sampai sini. Baru sampai cerita kita ni. Pasal itulah cerita kita ni menarik tuan-tuan. Itu Al-Quran yufassiru ba'daha ba'da. Al-Quran itu menafsirkan sebahagian dengan sebahagian lain. Ayat dia sendiri. Kalau kita baca, kita campur-campur semua surah-surah ini, maka keluarlah dia panggil Al-Qasasul Quran, kisah Quran yang sahih daripada Al-Quran. Tapi kalau kita campur lagi dengan hadis penjelasan, lagi menarik. Tapi kalau betul-betul nak dengar cerita sedap, tambah lagi asam garamnya dengan cerita Israiliyat. Menarik. Kita cerita pun sedap, tuan-tuannya dengar seronok, tapi dari segi kesahihan maklumat dipertikaikan. Kenapa? Sebab itulah Syekh Salah Al-Khalid dalam kitab dia Qasasul Quran, dia kata dia sebut cerita Israiliyat, tapi dia kata ini Israiliyat yang tidak boleh dipegang dengan dia. Sekadar nak dengar cerita orang kata, bolehlah. Baik, mari kita pergi kepada ayat. Nabi Musa AS, dia bersama dengan 70 orang, tiba-tiba dia tinggal 70 orang ni, dia laju nak pergi ke Tursena, maka Allah tegur dia dalam ayat 83.
Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari lebih dahulu dari kaum engkau, wahai Musa? Allah tegur dia, sebab Musa ni gopoh. Orang Kelantan kata, belorak. Berjalan cepat, nak pergi ke Tursena. Yakni, tengok nota di bawah, 898. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa membawa 70 orang ketua-ketua kaumnya, dia panggil Nuqaba, untuk menerima kitab Taurat di Gunung Tursena. Maknanya mereka ni akan, ketua ni akan menjadi saksi majlis penerimaan Taurat. Dalam perjalanan itu Nabi Musa terdahulu sedikit sampai daripada mereka. Maknanya mereka duduk berhenti rehat, Musa taklah pecuk pergi ke Tursena. Sebab apa? Musa bagi jawapan setelah ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa kamu gopoh Musa? Kenapa kamu cepat Musa? Bapa mu? Kelantan sikit. Bapa mu belorak Musa mari sampai sini. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Mengapa ia berbuat demikian? Kenapa kamu tinggal? Kan? Kenapa kamu tinggal? Maka ketika itu Nabi Musa jawab. Tengok ayat 84. Musa pun jawab kepada teguran Allah Azza wa Jalla. Qala hum ulai ala athari. Nabi Musa AS, dia kata, Ya Rabbi, tak ada masalah. Mereka itu ada mengiringi daku, tidak jauh pun dari sini. Mereka ada kat belakang tu, tak jauh. Wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku segera datang kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau redha akan daku. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, 899 nota. Nabi Musa AS mengakui, ia terdahulu sedikit sampainya dari kaumnya yang turut bersama, dan ia berbuat demikian semata-mata kerana patuhnya menjunjung perintah Allah dan mengharapkan keredaan Allah. Sebab dia terlalu rindu nak sampai kepada nak jumpa, nak berkata-kata dengan Allah, maka dia pergi cepat, tinggal kawan-kawan di belakang, Maka kata di para ulama, Nabi Musa gopoh di sini bersebab, bukan nak tinggal kawan, tapi orang panggil bersebab. Dia kata apa? Liyahdura ila munajat. Dia nak cepat sampai ke tempat nak bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, ijtihadan minhu. Sepatutnya sebagai ketua dia tak boleh tinggal, kan? Sebagai ketua dia tak boleh tinggal rakyat. Tapi Nabi Musa di sini oleh kerana terlalu rindu dia nak berkata-kata dengan Allah, dia pergi cepat, tertinggal kawan-kawan di belakang. Maka Allah tegur. Maka kita para jemaah sekalian, kalau kita berjalan ramai-ramai, contohnya kita konvoi, kereta kita sedak, motor kita sedak, jangan perih tak tu kalau. Kita janjilah, kita berjalan sekadar 90 km, 100, ikut hak laju kebangsaan contohnya. Jangan kira kereta kita laju, tinggal habis orang belakang. Itu tidak dipuji perbuatan sedemikian. Namun Nabi Musa bagi jaminan mereka ada di belakang. Ya Rabbi, saya alhaqu Nabi, mereka akan ikut saya mari ke sini. Sekejap lagi sampailah tu. Namun begitu, perbuatan Musa telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Sebab apa Tuhan tegur? Maka tengok, Allah pun cerita kepada Musa. Tengok ayat 85. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ya Musa. Min ba'dika. Maaf. Tak ada ya Musa. Mula baca ayat. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Setelah selesainya urusan itu, maka Allah berfirman kepada Musa, sesungguhnya kami telah mengenakan kaum engkau suatu fitnah, ujian sepeninggalanmu. Mana masa mu tinggal tadi, kan Nabi Musa dia tinggal, oleh kerana dia nak pergi lama, asalnya Nabi Musa dipanggil pergi bermunajat di Tursena untuk beberapa ketika. Taklah lama sangat,
sebulan. Kemudian Allah tambah lagi 10 hari waktu bermunajat. Maka oleh kerana dia nak tinggal lama, maka dia terpaksa kena lantik khalifah. Lantik pengganti yang akan memimpin, menguruskan hal Bani Israel, iaitulah dilantiknya siapa? Harun. Lantik adik-beradik dia Harun. Lantik adik-beradik dia Harun. Maka Harun tak pergilah, Harun tunggu di sana. Harun tunggu di mana? Bersama Bani Israel. Baik. Allah sebut kepada Musa, Musa lepas kepada mu mari sini, kamu mari ke Tur ni, Bani Israel yang kamu tinggalkan telah terfitnah dengan siapa? Wa adallahumus Samiri. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Disesat oleh siapa? Oleh Samiri. Katanya Samiri ni nama dia Musa juga. Musa Samiri. Musa Samiri. Mari mana Samiri ni? Tengok nota dulu. Nota 900. Setelah selesai menerima kitab Taurah, pendek dah cerita ni. Kalau nak baca cerita panjang lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ringkaskan cerita supaya kita mudah ingat. Setelah selesai menerima kitab Taurah, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada Nabi Musa supaya ia mengambil berat terhadap kaumnya. Musa, apa berlaku di kaummu ni? Masya Allah. Mereka sepeninggalannya telah diuji dengan dikenakan cubaan, dan mereka kebanyakannya telah disesatkan oleh Samiri, hingga mereka terdorong menyembah patung anak lembu. La haula wala quwata illa billah. Ahli sejarah kata berapa ramai? 600,000, yang selamatnya 12,000. Saya kata wallahualam, ini riwayat Israiliyat, tidak ada yang sahih. Tapi kalau betul lah ramai, maknanya power Samiri ni memang hebat lah. Sekali dia sesatkan orang, power satu negeri hampir tersesat. Allahu Akbar. Itulah dia panggil pertemuan di antara hak dengan batil. Kita nak ajar orang yang hak ni, sukar, payah orang nak terima. Slow-slow dah datang. Tapi yang sesat, Allahu Akbar, bukan main laju dia punya penerimaan. Baik. Siapa Samiri? Tengok nota di bawah. Dia kata Samiri, Samiri ialah seorang munafik. Na'udzubillah. Kerana ia pada zahirnya mengikut agama Nabi Musa. Kalau dia tak ikut Musa, dia tenggelam sekali dengan Fir'aun dalam laut. Dia ikut Musa lah sebab dia lepas ke seberang tu. Itu sebab dia sampai ke seberang. Kerana apa? Sebab dia ikut dalam rombongan Nabi Musa. Rupa-rupanya Samiri ni munafik. Tetapi pada batinnya, ia masih berpegang kepada kepercayaan datuk neneknya, iaitulah penyembah lembu. Orang panggil Samiri. Samiri ni ambil di mana riwayat katanya? Dia kata, As-Samiri huwa rajulul ladzi. Samiri ni seorang laki-laki yang menyebabkan sesaknya Bani Israel kerana dia. Ada ulama kata dia ni daripada Bani Israel juga. Ada kata bukan Bani Israel, tapi menyusup masuk ke dalam Bani Israel dan ikut rombongan Musa. Berbeza-bezalah pandangan ulama tentang nama dia, sebab dinamakan Samiri. Ada yang mengatakan dia nama Samiri itu ambil daripada kabilah. Kabilah dia nama Samiri. Ada kata nama tempat Samiri ni di Nablus dekat Palestin. Kita kata wallahu a'lam. Itu yang betulnya. Mari mana Samiri tiba-tiba muncul. Al-Imam Al-Qasimi kata wa qad qala biz-zanni, ramai orang yang sebut tentang sangkaan, zon saja nama Samiri, dan ada yang mengatakan Samiri nama dia Musa. Nama dia Musa, dia ni dibela oleh malaikat. Menjadi kata-kata. Musa yang dibela oleh Fir'aun menjadi nabi, Musa yang dijaga oleh malaikat menjadi munafik, menjadi penyesat. Wallahu alam, kita kata cerita Allah Ta'ala sebut Samiri begitu saja. Baiklah para jemaah sekalian, kalau nak kaji cerita dia panjang, cari dalam Israiliyat. Tapi dalam kitab kita ni, kita tidak ada Israiliyat, maka kita setakat itulah. Seorang watak yang memang wujud penyesat, nama dia Samiri. Nama dia Samiri. Apa yang dia buat? Samiri ni kerja dia ya, pandai. Bijak Samiri ni. Macam mana dia bijak? Bila Nabi Musa tak ada, dia pun bagi tahu kepada
puak Bani Israel. Bani Israel ni pengikut Nabi Musa lah, tengok. Bani Israel ni dia pinjam, ini kronologi cerita, nak jadi cerita. Dia pinjam barang-barang kemas, perhiasan-perhiasan daripada puak Qibti. Qibti ni puak Firaun. Orang kaya-kaya Qibti ni. Kononnya ada majlis keramaian, majlis pesta-pesta. Jadi Qibti ni bagi pinjam barang-barang perhiasan. Kalau tengok orang Mesir ni besar-besar dia punya gelang, bukan macam gelang kita, kan? Besar-besar dia punya barang-barang kemah dia. Masa bagi pinjam kepada Bani Israel, tak lama lepas pada itu Qibti tewas. Pengikut Nabi Musa bawa barang-barang kemah ni menyeberangi Laut Merah, sudah seberang. Maka barang-barang kemah ni ada di tangan mereka. Bila barang kemah ni ada di tangan mereka, dia kata apa? Tak sedap hati Ni barang orang ni macam nak hantar balik, mereka sudah seberang laut, jauh sudah. Tak mungkin nak hantar balik lagi. Ketika itulah Samiri mengambil pendekatan psikologi, bagaimana nak selesaikan harta orang ini. Gini dia tu, kita buat lubang, kita pasang api, semua barang-barang kemah tadi campur dalam tu. Bijak Samiri. Biasanya pembawa ajaran sesat ni bijak-bijak. Sebab tu orang ikut dia, orang intelek-intelek juga. Tu hak mengaku Nabi Melayu lah, hak mengaku kerajaan langit, yang mengaku kerajaan aras. Pengikut dia orang hebat-hebat. Allah, kalau mengikut dia orang bodoh-bodoh, kita tak duga cerita. Orang cerdik-cerdik nampak macam. Tapi cerdik gitulah, cerdik tak cerdik orang panggil. Maka Samiri kata ambil barang kemas, campur dalam api. Campur. Bila dia campur-campur semua, akhir sekali Samiri kumpul barang-barang kemas tadi di tempat buat ijil anak lembu. Ini bijak Samiri ni. Dia bawa anak lembu. Kemudian dia buat rongga. Bila masuk angin dalam mulut ni, masuk angin bunyi. Bunyi macam khuar, suara Baqarah. Suara orang panggil berteboh. Berteboh ke bahasa kita? Kalau kambing bertebek kan, kalau lembu berteboh. Tak tahu. Bahasa Kelantan ke bahasa Gawai, yang penting teboh. Bahasa lembu lah, suara lembu. Maknanya bila angin masuk, bunyi. Dia kata ni Tuhan sungguh ni. Biasa lembu lain tak bunyi, lembu Samiri ni bunyi. Bijak dia. Baik. Allah Ta'ala cerita kepada Sayyidina Musa AS apa yang berlaku kepada Bani Israel. Musa boleh sabar lagi. Tapi bila Musa balik, tengok ayat 86. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita. Sedih tengok, ya Rabbi, pengikut aku habis dah lah. Ikut Samiri belakang dah. Allahu Akbar. Ikut Samiri habis. Nabi Musa sedih. Dalam ayat lain kata, ketika Nabi Musa tengok, Nabi Musa tengok apa yang berlaku kepada Bani Israel, dia pecah alqal alwah, dia campak dia punya lauh Taurat yang dia terima tadi, jatuh. Marah dia, pegang janggut Harun membuat apa dengan kaum kita? Allahu Akbar. Nabi Musa, itulah kata di para ahli dalam kitab kata, laisal mukhbar kal muayanah. Tulis kata-kata ni, laisal mukhbar kal muayanah, tak sama orang dengar dengan orang tengok. Musa tahu dah, dapat dah maklumat, sudah dapat khabar bahawa puak-puak Bani Israel telah ditipu oleh Samiri. Tapi Musa boleh sabar lagi, munajat lagi, kan? Tapi bila dia balik tengok, ya Allah, apa sudah jadi dengan Bani Israel? Alqal alwah, dia campak lauh sebab terlalu panik, terlalu terkejut dengan suasana yang berlaku. Maka kita ni para jemaah sekalian, itu yang kata tak sama dengar dengan lihat. Kita dengar kita boleh sabar. Tapi kalau tengok, sudah. Dalam bahasa Melayu kata tak sama mata memandang dengan bahu memikul, kan? Itu ada laisal mukhbar kal muayanah, tak sama orang dengar cerita dengan orang tengok cerita. Masya-Allah, tabarakallah. Baik.
Samiri kita dah kenal tadi siapa? Watak. Maka Nabi Musa balik dalam keadaan ghadban asifa, balik dalam keadaan marah, asif. Asif mana duka cita, sedih dia. Ya Allah, apa sudah jadi kepada Bani Israel? Apa sudah jadi? Aku tinggal sekejap je, baru 40 hari sudah huru-hara. Nah, sebab itulah kita kadang-kadang kita keluar pergi mana-mana 40 hari tengok anak kat rumah selamat ke tak selamat kan. Baik, Musa pun kata, Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Berkata Musa, wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Tuhan janji nak bagi kita Taurat. Mu tak sabar, kamu sudah berpaling tadah. Perjanjian, tengok nota 901. Perjanjian yang baik itu ialah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Aku nak pergi munajat untuk terima Taurat, nak balik mengajar sini. Kamu sudah lari cari anak lembu ni, kenapa? Musa marah. Afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabum min rabbikum. Patutkah kamu merasa masa pemergianku beberapa hari, sebulan lebih itu menerima apa yang dijanjikan itu sangat lama? 40 hari itu lama ke? 30 hari ini lama sangat? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu? Fa akhlaftum mau'idi, lalu kamu menyalahi perjanjian kami denganku. Jadi mu sanggup buat ikut Samiri, kenapa? Allahu Akbar. Tengok 902. Janji mereka kepada Nabi Musa AS ialah mereka akan tetap berpegang kepada agamanya sehingga ia kembali dari menerima kitab Taurat. Kita tetap istiqamah dengan perjanjian sampai Musa kembali. Tapi hari ini tak ada Musa balik lagi, sudah dalam keadaan itu. Kata di para ulama, kenapa Musa sedih sangat? Yang pertama, sebab benda yang berlaku itu besar. Mereka sudah syirik. Dia mampu sebenarnya, kalau Musa dia mampu nak kawal benda tu. Tapi oleh kerana dia ni tinggal kepada Harun. Harun ni orang sangat baik. Mereka hampir-hampir nak bunuh Harun. Maka Harun kata, aku tak nak buat apa dah Musa. Power aku tidak seperti kamu. Tak kuat. Jadi aku tak mampu. Bagi nasihat orang tak dengar, sabarlah dulu. Nak kata apa? Kan? Maka sedihlah Nabi Musa AS. Baik, Musa pun tanya, Bani Israel, apa sebab kamu jadi macam ni? Tengok ayat 87. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Bani Israel menjawab, Musa, maaflah. Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami. Bukan kami pilih benda ni. Tapi apa boleh buat? Kami ditekan. Kami tertekan, stres dengan suasana yang berlaku. Apa yang stresnya? Tengok ni. Walakinna hummilna awzaram min zinatil qaum. Tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Qibti itu. Tadi saya dah mukaddimah tadi. Mereka kata sebenarnya kami ni rasa susah hati. Sebab apa susah hati? Sebab apa susah hati? Sebab barang-barang Qibti yang kami pinjam tadi, ni ada kat sini. Mana kalau kita tengok di sini, orang Bani Israel ini orang baik. Mana dia susah hati sebab barang yang dia pinjam tak nampak nak hantar balik. Walakinna Musa, kami menyalahi perjanjian kamu itu dengan sebab apa? Bukan dengan sebab kuasa kami, tetapi kami telah dibebankan, humilna, dibebankan dengan membawa barang-barang perhiasan auzar. Auzar itu macam satu bebanan lah, satu dosa, satu orang panggil tanggungjawab yang kami bawa daripada zinatil qaum, perhiasan orang-orang Qibti itu. Habis, mari Samiri bagi nasihat kepada kami.
Nasihat apa? Supaya campur semua barang-barang tadi dalam api yang dia nyalakan. Faqazafnaha, maka supaya kami mencampurkan ke dalam api, lalu kami lakukan demikian, kita campur ke dalam api. Fakadzalika alqas-Samiriyu, maka demikianlah juga Samiri mencampurkan apa yang dibawanya. Samiri campur apa pula? Samiri pun ada juga bagi nak campur. Tengok nota di bawah. Nota 903, panjang. Semasa mereka tinggal di Mesir, ini dia panggil kronologi cerita. Mereka telah meminjam barang-barang perhiasan dari orang-orang Qibti kerana hendak memakainya pada hari perayaan. Jadi Qibti ni walaupun dia duduk dengan Bani Israel, dia baik juga kan. Nak baik juga buat dia tu. Tetapi sebelum mereka menyambut hari raya itu, mereka telah diperintahkan keluar dari Mesir bersama-sama Nabi Musa untuk melepaskan diri dari kekejaman Fir'aun. Dengan tidak sempat memulangkan barang-barang itu kepada tuannya, lalu mereka membawanya bersama. Bawalah. Takkan nak tinggal situ. Tatkala mereka bersungut dan resah gelisah, disebabkan Nabi Musa lambat kembali dari Gunung Tursena, maka Samiri berkata kepada mereka, kelambatan Nabi Musa itu ialah disebabkan kamu menyimpan barang-barang orang itu. Tengok Samiri mari, Musa lambat balik ni, lambat terima Taurat ni sebab kamu dosa, kamu bawa barang orang mari sini. Sudah. Ini dia panggil syubhat. Syubhat ni makna satu keraguan yang ditimbulkan oleh Samiri untuk nak menyesatkan puak Bani Israel. Jadi bagaimana nak lepaskan dosa kami ni supaya Musa balik? Sedap juga kan dia punya cara permainan Samiri. Untuk melepaskan diri dari dosa-dosanya, campurkanlah dia ke dalam api. Samiri nyalakan api, mari sini, barang kemas campur sini. Samiri mengesyorkan yang demikian supaya ia dapat merosakkan agama mereka. Baik. Apa yang Samiri campur tadi? Orang lain campur barang kemas, Samiri campur apa? Tengok nota di bawah dia kata, wa alqas Samiri. Samiri ini ada kata Samiri pun campur juga barang kemas ada dengan dia. Ada riwayat waqi wasani alqa ma kana min turabi hafiri farasi Jibril. Jibril mari dengan kuda dia. Samiri tengok mana tapak tempat pijak kaki tadi pasir tu, Samiri ambil itu yang dicampurkan dalam apa ni, rongga lembu yang dia buat. Dia campur dalam tu, yang menyebabkan lembu tu keluar suara. Suara tu bukannya keluar suara sungguh pun, kan? Kata dia Ibnu Juzai, Samiri dia tengok Jibril. Pasal tu orang kata Samiri ni anak angkat yang dijaga oleh Jibril. Dia tengok Jibril AS. Maka dia ambil bekas pijakan kuda Jibril, tanah tu dia ambil, kemudian dia pergi campur dalam situ. Fa'alqaha 'ala al-'ijli fa khara al-'ijl. Dia campur, lembu itu pun keluar suara. Begitulah keadaan yang berlaku, fitnah. Jadi bila keluar suara, jadi lembu ajaib, orang-orang Bani Israel pun habis pakat percaya kepada Samiri sebab dia kata kita pernah dah tengok lembu lain, tak ada suara, tapi lembu ni ajaib, dah lah buat dengan emas. Tengok ayat 88. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Teko, dia buat lubang, angin masuk, bunyi suara lembu. Bijak Samiri. Tengok 904. Yakni Samiri membuat untuk mereka patung anak lembu supaya mereka menyembahnya. Patung itu dibuat dengan satu cara mengeluarkan suaranya dari angin yang bertiup ke dalam rongga. Itu ya, dia tak ada suara apa pun. Tapi angin tu yang menjadikan dia ada suara. Apa jadi? Faqalu,
Lalu mereka berkata, siapa dia mereka? Mereka di sini maksudnya Samiri dan orang-orang yang bekerja membuat patung itu pun berkata, Haza ilahukum. Bani Israel, inilah Tuhan kamu. Wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Fanasi, tapi Musa lupa. Sepatutnya mari sini, dia lupa Tuhan dia ada kat sini, dia pergi cari Tuhan di Bukit Tursena. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil putablik Samiri, yang menyebabkan jadilah mereka tu jadi apa? Jadi sesak habis pokok dia. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Samiri ini panjang, tak habis-habis lagi. Kan? Yang penting lembu itu sudah terjadi. Adakah kita nak kata Samiri ini Tok Sami yang ambil daripada Samiri? Saya kata wallahu alam. Itu kita serah pada pengkaji tentang agama-agama lain lah. Macam mana nak cerita. Baiklah, sebagai ayat penutup pada ayat ini, Allah SWT tegur supaya kita semua memahami kriteria nak jadi Tuhan tu macam mana. Ayat 89. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak? Mu tak mikir sehingga tak nampak. Tengok nota di bawah 907. Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya ini kepada golongan penyembah patung anak lembu ni. Puak-puak penyembah lembu. Mu tak nampak kau tidak? Bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan kamu. Dia bercakap pun tidak. Dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya dan memberi manfaat kepada kamu. Mana kalau inilah kamu anggap jadi Tuhan, patutmu tu Tuhan kepada dia. Patut kamu tu jadi Tuhan, bukan lembu jadi Tuhan. Sebab dia bercakap pun tidak, berkelip mata pun tidak, apa-apa tidak. Kalau sekadar apa? Sekadar boleh keluar suara keroh itu, boh itu sudah jadi Tuhan. Tak cerdik benar kamu ni. Maka ayat ini sebagai penutup, Allah Subhanahu Wa Taala cuit kita supaya berfikir dengan akal, pemikiran yang waras, supaya kita tidak sesat. Nak jadi Tuhan, nak jadi macam kita hari ni juga. Nah, macam mana kita ni sepatutnya kita orang hidup memberi pertolongan kepada orang yang sudah mati. Macam nak tolong, kita pergi kita doakan kepada mereka, kita sedekah untuk dia dan bagai-bagai lagi istighfar. Ni tidak kita pergi kat kubur orang mati, kita pula suruh orang mati tu doa untuk kita. Suruh bagi syafaat kepada kita. Kita kata ini terbalik, ini terbalik. Maka kita kena belajarlah dengan ayat-ayat tentang tauhid. Ini sangat besar. Kerana itu dalam kisah-kisah ini ada tauhid, pengajaran yang cukup mantap supaya kita dapat memahami. Baiklah para jemaah sekalian, kita berhenti setakat ayat 89, kita akan pergi balik kisah apa jadi Musa dengan abang dia Harun dalam siri yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup perbincangan ini, ada beberapa faedah untuk kita tadabbur, untuk kita fikir-fikirkan. Yang pertama, Allah SWT tanya Musa, kenapa kamu gopoh? Kenapa kamu gopoh? Untuk apa pertanyaan ini? Tanda pelajar, sebab an yu'allima Musa adab as-safar. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa supaya belajar adab bermusafir. Bila kita jadi ketua, kita tak boleh tinggal rakyat-rakyat di belakang kita. Pasal itulah dia kata, Sayyidul Qaum akhiruhum. Orang yang jadi ketua dia yang berjalan kemudian. Dia tengok dulu semua orang berjalan, baru dia pergi. Habis ini Nabi Musa AS telah meninggalkan kaum dia. Maka dari sudut adab musafir, tidak kena di situ. Jadi Allah Ta'ala tegur Musa, kenapa kamu gopoh Musa? Kenapa? Kenapa kamu gopoh? Jangan. Jadi orang tu, sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Lut, wattabi' adbarahum. Kamu hantar semua kau pergi, mu ikut belakang. Maknanya pastikan mereka semua sudah berangkat, baru kita pergi. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Musa AS gopoh. Dan sifat gopoh itu dicela. Kata di para ulama, semua sifat gopoh itu dicela kecuali nak cepat dalam isu agama. Dalam perkara agama, maka itu tidak dicela. Tapi itu bukan gopoh, mana cepat.
Contohnya, bila kita nak pergi masjid, kita pergi awal. Itu tidak masalah. Bila kita, sebagaimana adalah asar kata, mana bila kita dengar azan, kita pergi awal ke masjid. Itu tak salah. Bila kita berdosa, kita langsung bertobat. Itu dipuji. Cepat yang dipuji. Bila kita berhutang dengan orang, sudah ada kemampuan untuk bayar, jangan tangguh, bayar. Walaupun tak sampai tempoh. Kalau kita ada anak perempuan yang sudah cukup umurnya, sudah baliknya, sudah matang, ada orang minta, kahwinkan dia, jangan disimpan-simpan. Kenapa mau tahu-tahu lama-lama? Kalau kita ada mayat, sudah selesai pengurusan jenazahnya, kebomikan, tak payah tunggu lama-lama. Ini sampai tinggal 1-2 hari tunggu. Nak tunggu anak baliklah, cucu balik, kita kata tidak. Itu bukan dah. Tapi kalau gopoh, namun begitu, walaupun dalam agama, sifat gopoh tidak baik. Karena itu Nabi kita salah ajar, alaikum bis sakinah. Kalau kamu berjalan ke masjid, berjalan dengan tenang. Jangan berlari. Mana-mana rakaat yang kita dapat dengan imam, kita salat. Yang tak dapat, kita tambah. Kita sempurnakan itu. Baiklah para jemaah sekalian. Allah SWT ajar kepada kita supaya berfikir. Fikir apa? Berfikir. Nak menerima satu-satu doktrin, ajaran, fikir dengan otak. Ni kita ni pakai tengok, oh syekh buat, orang ni buat, tok ayah buat, kita pakai buat. Fikir dah dulu, betul tak betul. Masa ke orang buat kat kita jadi, jangan. Kita ada fikir. Yang terakhir sekali, bagaimana kaum Nabi Musa yang telah beriman dengan Musa, begitu cepat terpengaruh dengan ayah yang dibawa oleh Samiri. Kenapa? Maka di sini, para ulama telah mengkaji sebab-sebab. Dia kata, tidak menjadi pelik, sebab yang ikut tu orang yang ikut-ikut je. Dia masuk Islam, kerana orang masuk Islam, dia masuk juga. Bila dia jumpa benda lain, dia lari. Mana orang tak cerdik. Tapi kalau masuk Islam dengan kepahaman, dengan kesedaran, dia tak akan lari. Dia tak akan lari. Yang kedua, mereka terpengaruh. Dia duduk dengar Tuhan, kita akan jumpa Allah, kita akan terima Taurat. Jadi mereka ni nak tengok sangat Allah Ta'ala ni macam mana. Nak tengok Tuhan. Tiba-tiba Samiri kata, ni Tuhan kita. Dia pun terima selalu. Ni rupanya. Musa terlupa. Nasi'ah Musa. Dia kata Musa terlupa. Sedap juga dia punya mainan. Yang ketiga, Samiri telah bawa satu pendekatan baru, lembu baru. Bukan lembu biasa. Biasa dia tengok lembu tak ada suara, tapi Samiri bawa suara. Maka, dia kata betul. Yang keempat, ini keuzuran yang keempat, isti'badut tawil. Mereka ni lama sangat duduk di bawah tekanan Fir'aun. Yang duduk di bawah Fir'aun yang syirik terhadap Allah saja. Puak-puak dia tu yang menyebabkan tabiat mereka telah pun orang panggil rusak tabiat. Rusak tabiat. Lemah ketahanan diri. Lemah kekuatan jiwa. Maka sebab itu mereka lemah dan mereka perlu kepada bimbingan semula daripada Nabi Musa AS. Kita ni pun sebab itulah kalau dibawa lama sangat diperbodohkan oleh orang, maka dia jadi bodoh. Ni cerita Israiliyat ni. Kalau tak tulis pun tak apa. Katanya Fir'aun ni sebelum memperbodohkan orang Mesir, dia bagi makan kacapo 40 hari. Marah orang Arab nanti, dia kata kacapo bukan bodoh. Tapi cerita. Kemudian bila dia bercakap dengan orang Mesir, dia pegang lengan, kan baju lengan Mesir tu besar, luah dia punya lengan, dia pegang sini, pegang ujung. Ana rabbukum. Aku tuan kepada lengan baju ni. Puak-puak Bani Israel kata, rabbukum makna Tuhan kamu, sujud mereka. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan wallahu a'lam, itu cerita Israiliyat, apa yang berlaku. Yang pentingnya, mereka sesak sebab tidak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Apa jadi kepada Musa dan Harun dan juga kepada pengikut-pengikut yang telah terpengaruh dengan Samiri. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang bermula ayat 90. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.